Saya pun pernah buat eksperimen jugalah. Eksperimennya bila tengah sedih tu kan, orang perempuan kalau sedih buat apa? Duduk dalam bilik nangis bawah bantal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab apa dia nama penawar hati? Kalau kita ada masalah, kita sedih. Sedih biasa pasal apa ni? Pasal orang lah kan. Orang keliling, suami, anak, jiran, kawan, adik-beradik. Sedih lagi pasal harta. Apa lagi sedih kita? Tak adalah cerita tu kan. Apa-apalah ujian kesedihan kita kan. Bila kita mula baca, kita belek 40 hadis penawar hati ni, terus hati kita insya-Allah kita akan rasa sejuk, kita akan rasa lapang. Sebab apa? Dia bukan mujuk-mujuk kita. Bila buka je kan, hadis tentang apa? Tentang kematian. Hadis tentang apa? Tentang alam kubur. Hadis tentang apa? Amalan-amalan yang sia-sia. Siapakah orang yang muflis? Siapa paling ramai dalam neraka? Sebab apa? Bila kita baca hadis-hadis yang berkenaan ni, masa tu saya pun pernah buat eksperimen jugalah. Eksperimennya bila tengah sedih tu kan, orang perempuan kalau sedih buat apa? Duduk dalam bilik nangis bawah bantal. Sedih sangatlah ni, lapar pun ni, tak lalu makan semua ni. Kita pun intailah suami kita, tengok elok duk makan kat dapur, bergaduh dengan dia ni kan. Aduh, kita tahan lapar, dia kenyang elok. Orang lelaki tak campur, lapar makan, ngantuk tidur. Kita pula amboi sedapnya dia tidur, masalah tak selesai lagi, menangis kita kan. Subhanallah. Kita kalau kita nak berubah, insya-Allah ubah dengan air ilmu. Cubalah lepas ni kan, bergaduh kecil hati dengan siapa. Orang ada tabur fitnah, ada orang tikam belakang, ada orang gini-gini. Cuba kita buka, lepas tu kita pun baca. Bila kita baca mana-mana hadis lah dalam hadis ni, kita akan rasa macam, ya Allah, ujian aku ni kecil je. Ada benda lain yang perlu aku fikir, pasal kubur ni, pasal kematian ni. Ya Allah, ini pasal ni. Akhirnya ujian kita tu yang rasa berat tu jadi kecil. Sebab kita ada perkara lain yang perlu kita takut, yang perlu kita bimbang, yang perlu kita menangis. Itu maksud dia penawar hati. Sebab tu bila kita baca satu-satu nanti, kita akan rasa dunia ini semakin kecil dan akhirat itu semakin besar. Kita tak nampak dah rumah kita tu kecil. Yang sama ni duk rasa rumah ni kecil lah bang, bila nak tambah? Bang, dapur rumah ni kan kecil, dapur rumah orang tu dah tambah. Saya kalau dapat dapur macam tu, hari-hari saya masak. Kan main lagi. Nanti kita akan rasa rumah kita ni tak ada apa-apa, sebab kita nak sediakan rumah yang luas dan lapang, iaitu rumah yang lebih lama kita akan duduk, iaitu di kubur kita. Subhanallah. Itu yang jadi penawar hati. Penyakit hati kita sebenarnya, kan Nabi sebut dalam satu hadis. Dalam ni pun ada hadis tu, nanti kita jumpa. Yang mana Nabi sebut, kenapa umat Islam akhir zaman ni macam buih di lautan, ramai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, adakah umat Islam sangat sedikit ketika itu? Tidak, bahkan umat Islam ketika itu sangat ramai. Tetapi umpama seperti buih di lautan. Kan setiap kali laut bertemu, ombak bertemu, ada buih. Di pesisir ada buih. Kalau dia langgar batu, berbuih. Tapi berapa lama boleh kekal buih tu? Sekejap je, hilang. Tak ada nilai. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kerana umat Islam ketika itu tu bila? Hari ni, sekarang ni. Mereka ditimpa penyakit al-wahnu, penyakit wahan. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, penyakit apakah itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan kematian. Sebenarnya tu dua penyakit kita. Kita memang sayang, kita cintakan dunia. Kita memang dalam hati kita ni kecintaan kepada dunia, pada duit. Kalau saya tanya kat sini lah, siapa yang tak nak duit kat sini? Siapa nak duit? Angkat tangan. Ya Allah, tak kira budak kecil ke, orang tua ke, orang muda ke, kebanyakannya memang kita akan suka duit. Itu normal. Itu antara fitrah yang Allah ciptakan kita. Kalau kita tabur dengan duit pun penuh surau ni. Siapa datang kuliah pukul 3 di Desa Melo ni kan, sekian-sekian akan diberi RM50. Agak-agak macam mana berlaku ni? Penuh bawah tu kat tiang-tiang semua tu. Penuh ni, tak muat ni. Sebab RM50 orang sanggup adjust masa rehat dia apa semua. Nak kata besarnya kecintaan pada duit. Kalaulah suami cakap, awak kalau bangun malam Qiyamul Lail saya bagi 500. 500. Bangun tak?
Setiap malam boleh bang. Confirm. Memang. Kalau lah 500, 100, 50 pun rasa tak tinggal tu. Kalau RM50, 30 hari, 1,500 setiap malam boleh bang. Sejam sekali bangun, tak ada masalah. Kalau tak ujung-ujung tu pun ngantuk kan, boleh 2 rakaat je. Ini sejam baca Quran boleh, tak ada masalah. Nampak tak betapa besarnya nafsu tu yang selama ini memimpin kita, yang memandu kita. Subhanallah. Jadi bila sebut pasal penawar hati, penyakit hati kita, lawannya apa? Ingat mati, ingat kubur, ingat kiamat. Itulah penawarnya. Barulah hati kita yang sakit kerana cintakan dunia itu, dia jumpa penawar, kurang sikit sakit cintakan dunia. Sebab apa kita sedih sangat orang maki hamun kita, orang numpat kita? Sebab kita sangat mencintai pujian. Kalau boleh kita tak boleh terima orang tak suka kita. Saya pelik lah, macam mana dia boleh tak suka saya? Rasa tak ada buat salah apa-apa. Yakin je kita tak buat salah. Rasa tak pernah lah saya ni cari pasal dengan siapa-siapa. Saya jaga mulut. Kan main lagi kan. Macam mana dia boleh gini. Lepas tu kawan tu menambah. Yelah, sepanjang aku kawan dengan kau, kau tak pernah keluarkan perkataan yang tak elok. Kau ni memang baik. Macam mana? Nambah pula puji tu kan. Lagilah rasa penyakit hati tu, bahawa tak boleh terima bila kita dikeji orang ataupun kita ni diumpat oleh orang. Sebab terlalu mencintai diri sendiri. Cinta sangat, nak jaga, nak protect sangat diri kita. Kita tak nak tak ada orang tak suka. Kita tak nak orang sebut kekurangan kita gini. Kalau kita dengar je kawan kita sebut tu, kita baru belanja dia semalam, kita boleh tarik balik pahala belanja tu. Betul ke dia cakap macam tu? Betul. Dia ngumpat kau semalam, dah tak halal aku belanja hari tu. Elok dapat pahala kan? Terhapus dengan kecintaan pada diri sendiri. Nak diri ni disayangi, disukai semua oleh orang. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik.